Judiciary merupakan salah satu komponen dalam pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Judiciary atau kehakiman adalah satu badan yang bertindak memastikan keadilan ditegakkan. Kehakiman dan mahkamah mempunyai hubung kait yang amat rapat, namun fungsinya berbeza. Mahkamah adalah tempat seseorang menuntut keadilan berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada. Apakah tanggungjawab badan kehakiman? Terdapat 3 tanggungjawab utama badan kehakiman, iaitu menguruskan undang-undang, menegakkan keadilan, dan memelihara hak kewarganegaraan. Bagi memastikan ketelusan mahkamah dan keyakinan orang ramai terhadap keadilan mahkamah sebagai tempat menuntut keadilan, sistem kehakiman mesti bebas daripada sebarang pengaruh politik. Mahkamah mempunyai bidang kuasa yang berbeza mengikut kedudukannya dalam hierarki mahkamah. Sistem kehakiman di Malaysia terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaya, dan Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak. Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate. Sebelum 1 hari bulan Januari tahun 1985, Mahkamah Persekutuan ketika itu dikenali sebagai Mahkamah Agong adalah mahkamah tertinggi dalam negara kita. Tetapi, rayuan masih boleh dilakukan di Majlis Privy di London. Pada tanggal 1 hari bulan Januari tahun 1978, rayuan dalam kes jenayah dan perkara berkaitan perlembagaan di Majlis Privy dimansuhkan, dan pada 1 hari bulan Januari tahun 1985, semua rayuan kes sibil juga dimansuhkan, kecuali kes yang difailkan sebelum tarikh 1 hari bulan Januari tahun 1985. 24 hari bulan Jun tahun 1994 adalah tarikh Mahkamah Rayuan diperkenalkan melalui pindaan Perlembagaan Persekutuan mengikut Akta A885. Pindaan tersebut membenarkan rayuan dibuat kepada Mahkamah Persekutuan menggantikan Majlis Privy. Pada 24 hari bulan Jun tahun 1994 juga, melalui Akta A885, nama Mahkamah Agong ditukar kepada Mahkamah Persekutuan dengan mengekalkan kedudukannya sebagai mahkamah tertinggi dan menjadi tempat rayuan terakhir perbicaraan di Malaysia. Mahkamah Persekutuan Malaysia adalah autoriti penghakiman tertinggi dan mahkamah rayuan terakhir di Malaysia. Walaupun kesemua mahkamah adalah di bawah satu Mahkamah Persekutuan, tetapi terdapat 2 bahagian di dalam struktur sistem kehakiman, iaitu mahkamah-mahkamah tinggi dan mahkamah-mahkamah rendah. Mahkamah-mahkamah tinggi adalah mahkamah tinggi yang bertaraf dan kuasa sama, iaitu di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Manakala mahkamah-mahkamah rendah pula adalah Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session. Mahkamah khas pula ditubuhkan pada 30 hari bulan Mac tahun 1993 melalui Akta A848 sebagaimana perkara 182 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah khas berfungsi untuk membicarakan sebarang kesalahan yang dilakukan oleh raja-raja, termasuk yang di-Pertuan Agong.
Mahkamah khas juga boleh membicarakan semua kes sivil oleh atau ke atas raja-raja. Mahkamah ini dipengerusikan oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan, dibantu oleh 4 anggota, iaitu 2 hakim dari Mahkamah Tinggi dan 2 orang dilantik oleh Majlis Raja-Raja dari kalangan hakim-hakim atau bekas hakim. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan iaitu Legislatif dan Badan Pelaksana iaitu Eksekutif. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri, mengisytiharkan sama ada undang-undang bertulis yang dibuat oleh kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan sebagai tidak sah. Walau bagaimanapun, Badan Kehakiman tidak mempunyai kuasa meminda Perlembagaan Persekutuan kerana kuasa tersebut hanya boleh dibuat oleh perundangan iaitu Parlimen. Setiap mahkamah mempunyai hakim-hakim yang dilantik. Siapakah yang melantik hakim-hakim di negara kita? Siapakah pula tokoh-tokoh penting di kalangan hakim? Hakim Mahkamah Persekutuan merupakan Ketua Hakim Negara. Setiap mahkamah tinggi mempunyai ketua-ketua hakim. Beliau adalah Tan Sri Sheikh Ahmad Fairuz bin Datuk Sheikh Abdul Halim. Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan merangkap Ketua Hakim Negara. Dilahirkan pada tahun 1941 di Alustar, Kedah. Kelulusan beliau adalah ijazah undang-undang dari Singapore University. Melanjutkan master dalam bidang undang-undang antarabangsa dan perbandingan di Brussels University, Belgium. Ini adalah Tan Sri Datuk Haji Abdul Malik bin Haji Ahmad. Beliau merupakan Presiden kepada Mahkamah Rayuan. Dilahirkan di Singapura pada 28 hari bulan Julai tahun 1944. Latar belakang pendidikan beliau adalah di Inner Temple, London dan University Ottawa di Kanada pada tahun 1973. Tan Sri Datuk Siti Norma binti Yaakob merupakan Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Malaya. Merupakan anak kelahiran Seremban, Negeri Sembilan, dilahirkan pada 6 Julai tahun 1940. Mendapat ijazah pengamal undang-undang atau Barrister at Law dari Honourable Society of Grace in London. Juga mendapat sijil in Public International Law di Post Finals Course oleh Majlis Pendidikan Undang-Undang di London. Datuk Richard Malanjum dilantik menjadi Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak pada tahun 2006. Beliau dilahirkan pada 13 hari bulan Oktober tahun 1952 di Tuaran, Sabah. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kerajaan Buit Hill Putatan, Sekolah Menengah Sacred Heart Kota Kinabalu dan di La Salle Secondary School Kota Kinabalu, Sabah. Memperolehi ijazah undang-undang di University of London melalui University Technology Mara Shah Alam, Selangor. Menerima anugerah pelajar terbaik UiTM. Semua hakim dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan perlucutan jawatan terletak di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seseorang hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah.
Hakim juga tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik bagi memastikan keadilan dilakukan tanpa berat sebelah. Setiap mahkamah mempunyai jumlah hakim-hakim tertentu, iaitu Mahkamah Tinggi 7 orang, Mahkamah Rayuan 12 orang, Mahkamah Tinggi Malaya, Sabah dan Sarawak 44 orang. Beli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah dimahkotakan sebagai Sultan Perak pada 3 Februari 1984 dan dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-9 bermula 26 April 1989 hingga 25 April 1994. Baginda telah mendapat ijazah undang-undang dari University of Nottingham pada tahun 1953 dan menerima tauliah guaman dari The Honourable Society of Lincoln's Inn pada 23 November 1954. Sekembalinya ke tanah air, Baginda pernah bertugas sebagai magistrat kelas pertama, Presiden Mahkamah Session dan beberapa jawatan penting yang lain di Mahkamah Melaya. Pada tahun 1965, ketika berusia 37 tahun, Baginda telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Melaya, sekaligus menjadikan Baginda sebagai Hakim Mahkamah Tinggi termuda di negara-negara Commonwealth. Pada tahun 1973, Baginda dilantik pula sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Manakala pada tahun 1979, Baginda seterusnya dilantik sebagai Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Melaya. Kemuncak karya Baginda dalam bidang kehakiman ialah apabila dilantik sebagai Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan pada 19 November 1982. Baginda merupakan Ketua Hakim termuda yang pernah memegang jawatan itu. Peguam negara memainkan peranan sebagai penasihat undang-undang negara. Peguam negara juga menjadi pendakwa raya atau peguam bela dalam apa-apa kes mahkamah yang melibatkan kerajaan. Peguam negara juga dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman di Jabatan Peguam Negara. Ahli sejarah berpendapat bahawa kehakiman di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melayu, iaitu dengan kewujudan qadi yang membicarakan kes-kes di Tanah Melayu. Ada juga yang berpandangan asal-usul kehakiman Malaysia bermula seawal kemasukan British ke Pulau Pinang pada tahun 1786. Kebebasan kehakiman adalah satu unsur penting bagi memastikan integriti dan wibawa mahkamah terpelihara. Menurut Hakim British Sir Brown Wilkinson, maksud kebebasan kehakiman ialah seorang hakim bebas dari mana-mana tekanan dari pihak pemerintah atau sesiapa sahaja apabila membuat sebarang keputusan dalam apa jua kes. Mahkamah adalah tempat yang mulia dan mesti dihormati. Justru, beberapa etika mesti dipatuhi. Tunduk hormat selepas membuka pintu dan ambil tempat duduk. Jika perlu keluar semasa mahkamah sedang bersidang, beredar dengan senyap, tunduk hormat kepada hakim dan buka pintu tanpa membuat bising. Memberi sepenuh perhatian terhadap prosiding. Perbuatan seperti berbual-bual, ketawa, menguap, sendawa, membaca surat khabar atau majalah, tidur dan makan adalah dilarang sama sekali kerana perbuatan ini dianggap sebagai tidak menghormati mahkamah. Malah cara berpakaian juga mesti diberikan perhatian. Pakaian mestilah bersih, kemas dan tidak menjolok mata. Sesiapa sahaja dilarang memakai
seluar pendek, slipper, jeans, topi, cermin mata hitam, jaket kulit, pakaian berwarna terang dan syarat dengan perhiasan. Memberi sepenuh perhatian kepada prosiding mahkamah. Anda mesti berpakaian kemas ketika di dalam mahkamah.